Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya akan terangkan kita punya next topik, iaitu tentang pictorial projection. Pictorial projection ni adalah satu bentuk drawing yang digambarkan dalam bentuk 3D, tapi sebenarnya dia bukan 3D lah, dia masih lagi tulisan 2D, cuma dilukis seolah-olah macam 3D lah. Bila kita tengok, dia nampak macam lukisan 3D. So kita akan tengok macam mana, apa yang dimaksudkan dengan pictorial drawing ni dan dia punya jenis-jenis dia. Sebelum tu, learning outcome untuk topik ni, after completing the unit, students should be able to define the type of pictorial projection, create an isometric drawing, and apply the theory of pictorial drawing. Introduction on pictorial projection. Pictorial projection is often used as communication of design idea, where it is easily to understand by person without knowledge in technical drawing. Various types of pictorial drawing are used extensively in catalogs, sales literature, and technical work to supplement and amplify multi-view drawing. With another word, it could be used for technical presentation of design. Jadi pictorial projection ni ataupun pictorial drawing terbahagi kepada 3 jenis ataupun 3 types of pictorial projection. Yang pertama kita ada axonometric, kemudian kita ada oblique dan perspektif. Kita tengok dulu pictorial projection tentang axonometric. Axonometric, when an object are represented by its perpendicular projection on a surface so that it appear inclined and show 3 faces. Jadi ada 3 jenis axonometric projection, iaitu kita ada yang pertama isometric, yang banyak digunakan lah, isometric. All angles equal 120 degree. Apa maksud dengan all angles 120 degree ni adalah pada bucu sini. So semua sudut A, B dan C sini, ketiga-tiga ni akan ada equal sudut lah, iaitu 120 degree. That's why dia panggil isometric. Yang kedua kita ada jenis diametric. Diametric yang mana dia hanya ada 2 angles yang equal, iaitu mungkin sama ada B dengan C ataupun A dengan C ataupun C dengan B. So 2 saja angle yang equal. Manakala satu lagi jenis yang kita panggil sebagai trimetric, yang mana semua angle dia tak sama ukuran lah. Jadi A, B dan C, sudut pada A, B dan C ni tak sama ukuran. Jadi ketiga-tiga jenis ni dia adalah depends kepada sudut kita pandang dia. Bila kita pandang sesuatu objek tu, kalau kita pandang exactly pada point yang tepat, dia akan dapat pada 120 degree lah, iaitu kita panggil isometric. Diametric dan trimetric biasanya kita jarang lukis di dalam drawing sebab dia agak sukar sikit nak buat. Jadi isometric ni adalah yang popular, yang digunakan untuk menggambarkan pictorial projection dalam pictorial projection. Seterusnya kita ada satu lagi jenis pictorial projection yang kita panggil sebagai oblique projection. Dalam oblique projection, one surface of the object, usually the most important view, is drawn exactly as it would be drawn in multi-view projection. It is drawn in true size and shape. Untuk oblique projection pula, dia akan ada satu permukaan yang exactly same macam di dalam orthographic projection, iaitu pandangan hadapan lah biasanya. Jadi pandangan hadapan dia, kita akan ada satu permukaan ataupun permukaan yang sama dengan pandangan yang kita tengok daripada multi view ataupun orthographic view. Ada 2 jenis oblique projection, iaitu yang pertama kita ada cavalier dan juga satu lagi kita ada cabinet. Untuk cavalier, semua ukuran dilukis dengan true length of depth. Maksudnya kalau objek, kita ada satu objek yang berbentuk bongkah kotak macam ni, yang mempunyai ukuran 24 mm kali 24 mm dan kali 24 panjang. Dia di dalam cavalier kita akan lukis ukuran tu
betul-betul pada 24. So di sisi sini 24 dan panjang ke belakang juga adalah 24. Manakala untuk kabinet oblique projection, kita akan menggunakan half length of depth. Maksudnya panjang dia ke belakang ni kita akan letakkan separuh daripada ukuran sebenar. Walaupun objek sebenar dia adalah 24 kali 24 kali 24, tapi bila di dalam lukisan kita akan lukis dia separuh saja, iaitu 12. Tapi untuk ukuran ni sebenarnya kita akan dimensionkan sama jugalah, 24 jugalah sebenarnya. Cuma di sini dia nak tunjukkan kalau kita gunakan kabinet dia akan ada separuh saja ukuran dia. Okey. Antara dua-dua jenis kabinet ni kita akan antara dua-dua jenis pictorial projection ni kita akan nampak kabinet oblique projection dia nampak macam real sikit kan, tapi sebenarnya yang ukuran sebenar adalah yang cavalier lah. Jadi disebabkan kabinet ni dia nampak lebih real, jadi kebanyakan drawing untuk oblique projection, pictorial projection, kita banyak jumpa yang jenis kabinet lah. Tapi cavalier ni pun boleh digunakan jugalah, tak semestinya dia salah lah. Okey, seterusnya kita ada satu lagi jenis pictorial projection yang dipanggil sebagai perspective projection. Okay, untuk perspective projection, the observer is considered to be finite distance from the object and the visual rays extend from the observer's eye or vanishing point. Okay, dalam dalam perspective projection kita ada tiga jenis perspective projection, iaitu one point perspective, 2 point perspective dan 3 point perspective. Jadi perspektif ni dia adalah seolah-olah macam kita melihat pada mata kita yang sebenar lah kan. Bila kita tengok sesuatu objek yang besar, kita akan nampak objek tu semakin mengecil apabila dia semakin jauh. Jadi itu yang dipanggil sebagai perspektif lah. Cuma dalam topik ini kita tak sentuh banyak tentang perspektif ni. Cuma awak perlu tahu tentang ada tiga jenis perspektif projection, iaitu 1 point, 2 point dan 3 point perspektif. Okey, kita teruskan dengan isometric projection. Okey, dalam topik ni kita hanya fokus kepada isometric drawing sahaja. Manakala oblique projection dan perspective projection cuma untuk awak punya knowledge sahajalah. Kita tak akan tengok secara mendalam lah. Kita akan cuma tengok pada isometric projection sahaja. Okay, so isometric drawing are always preferred over the all projection drawing because it is easier to produce. Okay, jadi dalam isometric drawing kita perlu tahu dulu tentang isometric line dan juga non isometric line. Okay, so di sini kita ada satu contoh gambar objek dalam yang dilukis dalam bentuk isometric projection ya. So objek ni kalau awak tengok dia dah dilukis dalam bentuk isometric projection, dan kita ada satu benda yang kita kena tahu dulu, iaitu isometric axis. Okay, so yang hitam ni, tiga garisan hitam ni dipanggil sebagai isometric axis. Kenapa dipanggil isometric axis? Kerana yang ni adalah axis untuk sudut isometrik tersebut. Okay, untuk isometric axis ini dia akan ada dua garisan yang di sebelah tepi ni bersudut 30 darjah daripada horizontal line, dan satu lagi axis bersudut 90 darjah daripada horizontal line. Okey, sekarang ni kita tengok pula apa itu isometric line dan non isometric line. Okey, isometric line adalah line that is drawn on or parallel to the isometric axis. Okey, maksudnya garisan yang berselari dengan axis. Kalau dalam drawing ortografik kita akan nampak garisan-garisan ni adalah garisan yang selari dengan axis horizontal dan vertikal lah. Tapi dalam isometrik dia akan jadi selari dengan isometric axis pula ya. Jadi maksudnya dia bersudut 90 darjah dan 0 darjah dan 90 darjah dalam orthographic projection sebelum ni ya, dalam multi view. Tetapi dalam isometrik dia akan ikut pada isometric axis.
Okay, dan dia akan di drawn to actual measurement in the isometric drawing. Okay, maksudnya kalau ukuran tu katalah panjang sini adalah ukuran sebenar dia adalah 50 mm, jadi dalam isometrik juga dia akan dilukis pada 50 mm juga. Okay, yang seterusnya kita ada non-isometric line. Non-isometric line ni adalah garisan yang mana dia not drawn on or parallel to the isometric axis and not drawn to actual measurement. Okay, contoh non-isometric line adalah garisan yang ni. Okay, maksud dia dekat sini garisan ni dia dilukis tak parallel, dia tidak parallel dengan isometric axis sebab dia dah garisan yang sengit. Biasanya objek permukaan yang incline lah, permukaan yang incline ataupun tak selari dengan isometric axis kita. They are elongated or foreshortened and are drawn after isometric line are projected. Jadi untuk non-isometric line ni kita kena lukis dulu garisan-garisan isometrik dahulu, baru kita boleh lukis garisan non-isometric line macam ni. Okay, nanti kita akan tengok contoh dia. Okay, type of isometric axis. Normal axis. Okay, untuk type of isometric axis yang pertama ni adalah kita panggil sebagai normal axis, yang mana axis kita akan berada 30 darjah daripada garisan horizontal. An object drawn in normal isometric axis will show better isometric detail on top surface. An example of the object drawn on normal isometric axis is shown in figure below. The isometric line is drawn 30 degree from the horizontal line and the point X is the lowest point. So maksudnya dekat sini X ni adalah point yang paling rendah ataupun dalam drawing kita tu paling rendah lah. Okay. Okay, seterusnya kita ada juga type isometric axis of type horizontal axis. Okay. Horizontal axis untuk isometric axis ni maksudnya dia axis isometric tadi berada pada dalam dalam susunan horizontal ataupun dalam keadaan horizontal. Okay, an example of object drawn is shown below. Okay, in addition, one of the isometric axis is parallel to the horizontal line, as also shown in figure below. The inclined line is drawn 120 degree from the horizontal line. Horizontal isometric axis drawings are used to show a long object. Okay, jadi biasanya untuk horizontal axis isometric ni, dia kalau objek tu panjang, biasanya kita akan buat axis dia secara horizontal. Okay, berbeza dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita tengok dia daripada bawah kan, yang ni dia daripada tepi memanjang ke secara horizontal. Kemudian kita ada type of isometric yang berbentuk reverse axis. Okay, contoh seperti di dalam gambar ini. Jadi untuk reverse axis isometric ini, the isometric axis is 30 degree from the horizontal line, menghadap ke bawah. Okay, contoh dekat sini, kalau tadi untuk normal axis kita punya 30 darjah ni berada di atas, kali ini dia berada di bawah lah. Biasanya kita nak tunjukkan objek detail tu daripada bottom surface, daripada bottom surface. So kita akan nampak bottom surface lebih clear lah. Alright, so ini jenis reverse axis isometric. Okay, seterusnya kita tengok pula karakteristik of isometric drawing. Yang pertama tadi kita dah tengok iaitu isometric line. Dia adalah line that is parallel to the isometric axis. The horizontal and vertical lines in orthographic projection are isometric line in isometric drawing also. Okay. Yang kedua kita ada non-isometric line. Okay, ini pun saya dah terangkan tadi. Cuma di sini dia ada tunjukkan contoh untuk non-isometric line. Okay, line that are not parallel to the isometric axis are called non-isometric line. The non-isometric lines are projected on the horizontal or vertical plane. Isometric and non-isometric line are shown in figure 1. The length A, B and C are projected length from the non-isometric line. Okay, jadi untuk non-isometric line, contoh objek dekat sini kita ada bahagian
objek ni, bucu ni dia dipotong jadi kalau kita tengok di dalam orthographic view dekat sini, kita akan nampak top dia, kita akan ada ukuran panjang A dan B, kemudian daripada front pula kita akan nampak panjang A dan C lah. Jadi bila kita transferkan dia di dalam isometric drawing, point-point A dan B, dan C ni kita akan projectkan daripada garisan isometric line. Okay, so kita boleh beza kat sini. Kalau tengok di sini, garisan-garisan kotak yang asal dia adalah isometric line, tapi untuk garisan objek yang bahagian yang terpotong tu dipanggil sebagai non-isometric line. Jadi untuk point A, B dan C ni kita perlu pindahkan daripada ukuran isometric axis dia. So contoh macam ni, dari point sini ke sini adalah point A ni lah. So kita ambil ukuran dia dan kita tandakan point dia di sini. Sama juga untuk point C dan point B. Kemudian barulah kita sambungkan secara manually dari point ke point dengan pembaris lah. Okay, perlu diingat bila dalam isometric drawing, apabila sesuatu objek tu mempunyai permukaan yang sengit, dia pasti akan ada garisan yang non-isometric line. Jadi non-isometric line ni bila kita tengok dalam objek ataupun dalam isometric drawing, dia tidak lagi sama panjang dengan ukuran sebenar lah, ataupun tidak lagi sama panjang dengan ukuran yang kalau kita ukur pada objek sebenar. Jadi dia, sebab bila kita dah tengok sengit, sesuatu garisan tu dia akan jadi memendek ataupun memanjang kan, bila kita tengok sesuatu objek itu. Okey, yang seterusnya angle in isometric. Okey, untuk angle in isometric dia lebih kurang sama macam non-isometric line jugalah. Sebab bila sesuatu objek tu dia ada angle di dalam isometric, dia akan jadi garisan non-isometric line. An example of an angle drawn in isometric is shown in figure 2. The orthographic angle in the figure have to be projected to the vertical and horizontal plane. The length W, X, Y and Z are the dimension required to be relocated onto the isometric axis. Sama macam tadi ya, untuk angle in isometric kita kena cari ukuran Z, ukuran yang pada garisan horizontal ataupun vertical dulu sebab point tu yang kita boleh pindahkan di dalam isometric. Right, so kita pindahkan point-point tu dulu ke dalam isometric objek kita, dan kita pun boleh sambungkan angle tadi menggunakan point-point yang kita dapat daripada horizontal dan vertical line tadi. Okay, so sama juga untuk angle di dalam isometric drawing. Angle yang kita dapat di dalam isometric drawing di sini sudah tak sama lagi dengan angle pada ukuran sebenar. Contohnya kalau angle di sini sebenarnya mungkin 30 darjah, tapi bila dimasuk dalam isometric drawing, kita dah, kalau kita ukur semula, dia bukan lagi 30 darjah sebab pandangan kita telah dilencongkan ataupun dah disengitkan. Jadi menyebabkan sudut kita dekat situ dah nampak mungkin mengecil sedikit daripada sudut sebenar. Okey, seterusnya kita tengok pula circle in isometric. Okey, bila dalam isometric bulatan dia tidak lagi nampak bulatan sebenar, dia akan menjadi macam ellipse. Okey, so dalam isometric kita ada dua cara untuk membuat bulatan, iaitu yang pertama kita ada four-centered method. Okey, ini panggil sebagai four-centered method dan juga coordinate method. Okay, four-centered method biasanya kita guna untuk bulatan-bulatan yang tak berapa besar lah, yang kecil-kecil dan sederhana lah. Tapi untuk coordinate method biasanya kita akan gunakan pada bulatan yang bersaiz besar. Okay, seterusnya kita ada curve in isometric. So curve in isometric are drawn using coordinate method only as shown in figure 4. Okay, curve in isometric can be seen from the top and front view. So untuk curve dalam isometric
biasanya kita akan bahagikan kepada beberapa point lah sebelum kita lukis point dia di dalam isometric drawing. Okey, contoh dekat sini bentuk shield ni. Untuk shield ni dia bahagikan kepada 7 bahagian dan dia akan dapat point-point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni lah. Okey, point-point ni kita akan pindahkan dia di dalam isometric drawing. Kemudian dari point 1, 2, 3 ni adalah ukuran yang sebenar. Kemudian kita buat garisan yang selari dengan isometric axis dia. Okey, kemudian kita ambil ukuran setiap point tu pada curve dia pula. Contoh dekat sini point A, B dan seterusnya, Y, Z dekat sini, X, Y dekat sini, kita pindahkan di dalam isometric drawing kita. Okey, bila kita pindahkan, kita akan dapat persilangan untuk point-point tersebut dan kita boleh sambungkan dengan French curve lah. Okey, yang seterusnya kita ada kita kena tahu tentang viewing direction. Okay, the position of eye with respect to the object is the viewing direction in isometric drawing. The arrow at position A from top of view show the position of the right and left side of the viewer. In the front and side views shows the object when viewed by the viewer from the top or bottom side. Viewing from the direction A and B show the viewer's eyes at a higher position than the object. Okay, hence the isometric object shows the top surface, while from viewing direction C and D shows the viewer's eyes at a lower position than the object. The isometric drawing shows the bottom surface of the object. The different viewing direction in isometric drawing are shown in figure 5. Okay, dalam isometric kita kena tahu viewing direction untuk kita lukiskan gambar isometrik kita. So sebagai contoh dekat sini, jika kita diberi viewing direction daripada point A di sini, bermaksud kita akan nampak objek tu pada bucu. Kalau daripada top, kita akan nampak pada bucu sini, dan kalau daripada front, kita akan nampak bucu di sini. Okay, arrow ni menunjukkan bucu yang paling dekat dengan kita punya view lah. Jadi macam mana bentuk dia nanti, dia akan jadi bentuk macam ni lah. So kalau kita tengok dekat sini, daripada top, view A ni adalah pada bucu sini sepatutnya. Dan daripada front, iaitu daripada sini, pandangan sini, kita akan nampak point A tu di sini juga. Okay. Contoh yang kedua, kalau kita daripada point B pula. Okay, daripada point B, viewing position kita di point B, kita akan nampak bucu sini dan bucu sini. Jadi bila kita lukiskan isometric drawing, kita akan tengok bucu yang paling berdekatan dengan kita adalah point yang ni lah. Okay. Dia match dengan viewing location yang kita tunjuk daripada point B ni. So kalau dekat sini bucu ni berdekatan dengan kita, iaitu yang bucu sini. Sama juga bucu yang ni adalah berdekatan daripada bucu sini. Sama juga untuk point C. Okay, contoh yang ketiga ni, viewing position kita daripada point C. Okay, kali ni arrow dia berlainan sikit. Dia menunjukkan C daripada pandangan atas, kita nampak C tu berada di sini, dan daripada pandangan depan kita tengok pada sini. Maksudnya objek ni kita pandang daripada bucu bawah dia. Sebab kita tengok dari sini, daripada pandangan front kita akan nampak bucu di sinilah. Jadi maksudnya di sini, di bahagian sini. Dan daripada atas kita akan nampak bucu yang ni lah. Okay, dan satu lagi contoh, kalau kita ada viewing direction daripada D dan D sini, maksudnya kita tengok daripada bawah, daripada angle macam ni lah. Okay, so tu clear lah macam mana, apa yang dimaksudkan dengan viewing location untuk isometric projection ni. Okay, sekarang ni kita tengok pula macam mana kita nak construct isometric drawing on the normal axis. Okay, ini contoh, salah satu contoh. Diberi dekat sini adalah dia punya orthographic projection ataupun multi view dia. Dekat sini kita ada pandangan top dan pandangan hadapan. Okay,
So view direction kita adalah daripada dua arrow ni. Jadi step pertama bila kita nak lukis isometric drawing adalah kita akan menggunakan box method ataupun in box method. So kita lukiskan dulu ukuran kotak yang penuh untuk keseluruhan panjang dan lebar objek kita. So contoh dekat sini dia ada D, W dan H So kita lukiskan dulu dengan construction line. Okay, kita lukiskan dulu dengan construction line bentuk kotak yang penuh lah. Okay, kemudian step kedua barulah kita ambil point-point yang berkaitan, kita pindahkan kepada kotak box yang kita dah lukis tadi. Contoh dekat sini kita ada Y, kita pindahkan ke sini dan kita buat satu garisan isometric line. Kemudian kita ada point Z panjang di sini, kita pindahkan di sini dan kita buat lagi satu garisan isometric line dan kita sambungkan dia bersesuaian dengan kotak yang kita buat tadi lah. Ok, bila kita dah selesai pindahkan point-point tersebut, dekat sini kita akan tengok ada satu masalah lah, sebab kita ada satu angle 60 darjah di sini. Ok, seperti yang dalam slide saya sebelum ni saya bagi tahu, angle kita tidak boleh terus lukis sama sudut dia di dalam isometrik. Apa yang kita perlu buat, kita perlu pindahkan point pada isometric line dahulu, iaitu dalam kes ni kita ada point X, okay, yang mengikut pada horizontal line, dan point Z pada point sinilah, menyambungkan antara sudut 60 darjah ni. Jadi kita akan nampak dekat sini X kita pindahkan, nanti kita akan dapat point di atas dan di bawah ni untuk kita sambungkan garisan non isometric line nanti. Ok, jadi dengan cara tu kita boleh sambungkan garisan-garisan tadi melalui menggunakan point-point yang kita dah ada tadi lah. Ok, kita sambungkan. Kalau kita tengok sini sudut 60 darjah tadi, bila kita tengok dalam isometrik dia bukan lagi 60 darjah yang sebenar kan, tapi view dia adalah betul lah, lukisan dia adalah betul. So itu cara kita nak lukiskan non isometric line di bahagian sini lah. Dan akhir sekali kita sambungkan semua point-point dan kita akan dapat isometric objek yang kita nak. Ok, seterusnya kita tengok contoh lagi yang lain. Sekiranya kita ada objek yang tidak ada langsung garisan isometric line. Ok, so ini contoh kalau objek ni kita tengok semua garisan dia adalah menyengit ataupun incline, dan diberi viewing direction dia adalah pada anak panah sini, dua ni. So macam mana cara dia? Okay, konsep dia sama, cuma kita perlu ukur, kita perlu letakkan objek kita tadi di dalam satu kotak horizontal dan vertikal. Jadi mudah untuk kita pindahkan point-point untuk setiap garisan yang non isometric line tu nanti ya. Okay, contoh dekat sini dia letakkan segitiga ni pada untuk view daripada pandangan top tadi, dia ambil ukuran daripada A ke point sini dia letak sebagai Z lah. Kemudian setiap point-point yang ada dekat bucu-bucu ni kita pindahkan dalam horizontal dan vertikal. Ok, so kita ambil ukuran-ukuran tersebut dan kita pindahkan dulu di dalam isometric axis. Ok, macam ni dia lukis isometric axis dalam bentuk kotak sinilah, petak ni. So petak ni kita tahu dia akan ikut isometric axis, iaitu dia punya isometric line lah. Ok, cuma point-point yang ada pada segitiga tu kita perlu pindahkan daripada bucu-bucu isometric line tadi. Ok, contoh sini ada Y, Z dan B ni memang berada dekat point sini, so kita just sambungkan dulu. Jadi kita akan dapat segitiga tapak untuk objek kita tadi. Ok, seterusnya untuk garisan ataupun untuk tinggi height dia di sini, kita tahu height dia, tapi kita tak boleh terus lukis dalam bentuk kotak sebab kita nak pindahkan dulu X ni, iaitu kedudukan X daripada garisan petak yang kita dah lukis tadi, dan juga W dia. Ok, W ni mewakili kedudukan puncak ni, W dan X ni mewakili kedudukan puncak untuk bentuk objek kita ni.
Jadi apa yang kita buat, kita pindahkan ukuran X dan W tadi di dalam kita punya isometric box yang kita dah buat tadi, dan kemudian kita pindahkan height dia pula selari ataupun menegak daripada point yang kita dapat persidangan tadi. Jadi kita tahulah puncak untuk objek kita ni dia akan berada di sinilah. Okey, kemudian barulah kita sambungkan point-point tu dan kita dapat hasilkan untuk isometric drawing yang kita nak. Okey, so yang seterusnya pula kita nak tengok pula macam mana kita nak construct isometric circle, okey, di dalam isometric drawing. Okey, jadi cara yang mudah dan biasa kita guna adalah four-centered method. Four-centered method, untuk menggunakan four-centered method ni kita kena faham dulu sesuatu bulatan dia akan berada di dalam satu kotak. Kita bayangkan bulatan kita berada di dalam satu kotak segi empat sama di sini. Okey, iaitu segi empat sama ni, bulatan segi empat sama ni adalah mewakili dia punya diameter dia. Okey, jadi bila kita ada segi empat sama, kita boleh lukiskan segi empat sama tu di dalam kita punya isometrik. Okey, dan jadilah bentuk segi empat sama di sini lah di dalam isometrik. So kita tahu panjang antara sisi ke sisi sini adalah sama dengan diameter bulatan, sama juga yang ni lah. Okey, jadi kita buat dulu center line untuk bulatan tu di dalam kotak yang kita buat di dalam isometric drawing ni tadi. Kemudian daripada center line tu tadi kita gunakan four-centered method, iaitu dengan sambungkan point pertengahan dengan bucu yang besar sini. Okey, daripada point pertengahan di bertentangan dia sambungkan dengan point di sini, dan sini pun sambung ke point sana. Sama juga daripada bucu yang besar lagi satu kita sambungkan ke pertengahan sini dan sambungkan pertengahan sini. Nanti kita akan dapat 1, 2, 3, 4 point. Okey, iaitu yang pertama point A, kita buat satu bulatan, buka jangka lukis kita lukiskan, kita bentukkan lengkuk yang ni. Kemudian satu lagi kita buka daripada point C, kita buka sampai point sini, kita buat satu lengkuk. Jadi kita dah dapat sebahagian daripada bulatan tu. Okey, lagi bahagian sini pula kita akan nampak ada persilangan di sini dan di sini. So kita akan gunakan point tu sebagai bulatan, menggunakan jangka lukis kita boleh lukiskan lengkuk yang seterusnya lah di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi dia akan nampak seolah sebentuk ellipse dalam isometri. Okay, so ini dipanggil sebagai four-centered method. Okay, yang seterusnya kalau kita nak lukis curve di dalam isometri, konsep dia kita akan menggunakan coordinate method. Okay, untuk curve kita tak boleh gunakan four-centered method sebab dia bukan bulatan yang mempunyai satu center point yang tepat. Dia center point dia berubah-ubah. Jadi kita menggunakan coordinate method untuk kita pindahkan setiap point ya. Okey, cara dia macam mana? Kita boleh bahagikan curve yang kita nak lukis tu kepada beberapa point. Okey, kemudian kita ambil ukuran setiap point tu di bahagian horizontal dan vertikal dia. Okey, kemudian kita boleh lukiskan dulu bentuk isometrik dalam bentuk box dulu ya. Okey, kemudian daripada point-point yang kita ada, kita pun pindahkan setiap point pada curve yang kita dah hasilkan tadi. Okey, dan kita pindahkan di dalam isometric drawing kita. Jadi point-point ni kita boleh sambungkan dengan menggunakan French curve. Okey, dan hasilnya kita akan nampak macam ni lah. Okey, untuk contoh yang ni pula, kita akan tengok macam mana kita nak lukis objek yang mempunyai surface yang dia extruded daripada permukaan yang surface flat dia. So ni sama je konsep dia, cuma kita perlu extendkan box kita lebih panjang daripada
daripada extruded surface yang kita ada tu ya. Okey, sama juga konsep dia. Okey, kemudian kita ukurkan berapa panjang extruded yang bahagian yang extrude tu, iaitu dekat sini W lah. Seterusnya kita lukiskan dulu bahagian ukuran-ukuran yang ada, kita pindahkan ukuran-ukuran dia ke dalam kita punya isometric drawing, dan hasilnya kita akan dapat bentuk macam ni lah. Okay, ini simple. Yang seterusnya, kalau kita ada inclined surface, okay, ataupun boleh juga kita kata dia adalah non-isometric line lah. So yang ni pun sama, kita hasilkan dulu bentuk kotak dia berdasarkan height, width dan depth dia. Kemudian kita boleh pindahkan setiap point isometric line dulu, okay, di dalam kita punya isometric drawing. Kemudian barulah kita sambungkan non-isometric line kita di setiap point yang kita dah dapat daripada kita pindahkan point tadi ke dalam isometric drawing tadi. Jadi kita akan nampak ini adalah hasil yang kita dapat lah untuk objek yang ada inclined surface. Okay, yang contoh seterusnya pula, sekiranya kita ada circular surface. Kalau tadi kita dah tahu cara nak buat isometric circle, okay, kali ni kita nak deal pula dengan objek yang ada isometric circle tersebut. Okay, sebab bila kita ada objek circular shape ataupun circular surface, kita perlu tahu point untuk center dia ya. Jadi pertama kita lukiskan dulu bahagian isometric objek yang kita boleh lukis dengan mudah. Okay, dalam kes ni dia punya tapak tu kita boleh lukis dengan mudah. Kemudian kita cari center dia, kita boleh lukiskan center line dulu pada permukaan yang kita nak buat center bulatan tersebut. Macam dalam kes ni dia ada dua bahagian kan, di bahagian tapak bawah dan di bahagian puncak di atas ni. Okay, dua bulatan. Jadi kita akan lukis dulu yang bawah. Kita gunakan 4-centered method untuk lukiskan bulatan yang bawah dulu. So kena ingat, first kali kita lukis dulu dia punya bentuk kotak yang mewakili dia punya diameter bulatan tersebut. Okay, kemudian sama juga untuk bahagian atas juga kita boleh pindahkan height dia, ketinggian dia, okay, daripada sini ke puncak dia pula. Okay, kemudian kita buatkan 4-centered method pada kedua-dua permukaan tersebut. Okay, kita akan dapat bulatan yang bawah dan bulatan yang atas. Alright, dan akhir sekali kita sambungkan satu garisan bertangent pada dua-dua bulatan atas dan bawah tadi. Jadi kita akan dapat bentuk circular surface ataupun biasanya bentuk cone lah ya. Alright. Okay, ini contoh lagi untuk non-isometric line. Okay, dalam kes ni dia ada oblique surface. Okay, oblique surface ni apa dia? Oblique surface ni maksudnya setiap permukaan tersebut dia mempunyai, kita potongkan permukaan objek tu tak mengikut langsung pada horizontal atau vertical line. Jadi dalam kes ni kita buat dulu inbox method kita. Okay, kita boleh drawkan box mengikut ukuran depth, height dan width. Kemudian kita pindahkan point-point yang berkaitan pada oblique surface yang kita ada tu. So dalam kes ni dia ada W, D, X, Y dan V. Jadi point-point tu kita pindahkan dulu di dalam kita punya box tadi. So kita dah ada kat sini, kita dah nampak dah kita ada point-point yang kita boleh sambungkan untuk kita buat oblique surface kita. Dan akhir sekali kita pun sambungkan garisan-garisan tersebut dan kita hitamkan lah untuk nampakkan objek tersebut. Ok, ini contoh lagi untuk curve surface. Ok, sama dia konsep dia dengan yang tadi, cuma kali ni kita perlu gunakan coordinate method. Untuk coordinate method bahagian ni, sebab kalau kita tengok sini permukaan sengit incline ni, bila dia bertembung dengan curve ni, dia akan jadi satu curve yang lebih panjang. Jadi kita pun bahagikan kepada beberapa point pada garisan incline ni tadi, dan kita boleh pindahkan dia ke dalam
kita punya isometric drawing kita nanti ya, dengan cara kita pindahkan setiap point ni punya jarak ke dalam isometric drawing. So macam ni ya. Jadi kita akan ada jarak 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3, 4, 5 yang kita projectkan daripada pembahagi tadi. Dan akhir sekali kita akan dapat bentuk macam ni, dan kita sambungkan dengan menggunakan French curve. Okey, dan terakhir sekali kita ada dimensioning of isometric drawing. Dimensioning of isometric drawing is done parallel to one of the isometric axes. Okay, to dimension an inclined line, an auxiliary line must be projected to the isometric plane. The dimensional pointer for a circle must point toward the center of arc. The method in dimensioning of an isometric drawing is for unidirectional and aligned system are shown in figure 5. Okay, so untuk dimension di dalam isometric, kita tak boleh dimension macam kita dimension di dalam orthographic projection ataupun multi view. Kita perlu buat dimension line kita, dan extension line kita perlulah selari dengan kita punya isometric axis. Jadi kita akan nampak kita punya dimension line tu dia sengit selari dengan garisan isometric line kita. Okey. Kemudian yang di sini dia tunjukkan contoh untuk unidirectional system. Maksudnya semua untuk unidirectional system, semua nombor kita menghadap ke bawah lah. Dan juga ada juga kita boleh gunakan align system, yang mana kita punya nombor-nombor dimension tu kita alignkan dengan garisan isometrik kita. Okey. So ni dua dimensional system yang kita boleh guna dalam isometrik. Dan kena ingat, dalam isometrik kita perlu buat garisan dimension dia selari dengan garisan isometric line. Okey, dan satu lagi, di dalam isometrik kita juga boleh assignkan sudut ya. Kita boleh juga dimensionkan sudut dan bulatan. Tetapi dalam isometrik kita tahu sudut yang berada dalam isometrik dia bukanlah sudut yang sebenar menggambarkan objek tu. Cuma di dalam isometrik kita kena tuliskan sudut sebenar dia. Okey, contoh macam ni adalah 30 dan yang sini 15 ya. Jadi ini cara kita nak dimensionkan dia. Dan manakala untuk bulatan pula kita perlu gunakan leader line lah. Okey, kita gunakan leader line dan kita letakkan simbol diameter untuk bulatan tersebut. Okey. Okey, so untuk slide kali ini, untuk topik kali ini setakat itu saja. So saya ucapkan terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk mendengar saya punya lecture pada hari ini berkenaan dengan pictorial projection. Sekian, terima kasih.